Adakah Perdana Menteri masih relevan kalau 26 ahli parlimen bangkit dan menyatakan hilang kepercayaan terhadap beliau? Apa akan jadi kalau Perlembagaan Persekutuan benar-benar membenarkan undi tidak percaya secara terbuka, sistematik, dan sah? Adakah kita sedang menuju ke arah demokrasi matang ataupun medan perebutan kuasa yang tiada penghujungnya? Pada video kali ini, Bersih menggemparkan lagi pentas politik negara dengan satu desakan yang boleh mengubah lanskap pemerintahan Malaysia buat selama-lamanya. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Gabungan pilihan raya bersih dan adil ataupun yang kita kenali sebagai Bersih pada hari ini menggesa kerajaan untuk mengambil langkah berani dan radikal, yaitu menginstitusikan mekanisme undi tidak percaya dalam Perlembagaan Persekutuan serta melengkapkannya dalam perundangan berkaitan seperti Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Bersih menegaskan bahwa proses ini perlu dimasukkan secara jelas dan terperinci dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat supaya tidak lagi berlaku kekeliruan ataupun penolakan sewenang-wenangnya oleh Speaker Parlimen terhadap usul-usul undi tidak percaya. Apa yang lebih menarik, Bersih mencadangkan supaya semua ahli parlimen diberi hak penuh dan sah di sisi undang-undang untuk membawa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri yang sedang memegang kuasa. Bukan sekadar membawa usul kosong, mereka juga perlu menyatakan calon alternatif Perdana Menteri bagi mengelakkan politik sabotaj yang tidak membina. Cadangan yang dinamakan sebagai undi tidak percaya berkonstruktif ini bukan sekadar untuk menjatuhkan pemimpin, tetapi juga untuk memastikan pengganti yang lebih berwibawa telah dikenal pasti dan telah bersedia. Bersih menjelaskan bahwa ini adalah bentuk accountability yang adil, mengelak manipulasi politik tetapi tetap menjamin suara rakyat melalui wakil mereka di Dewan Rakyat. Lebih lanjut lagi, Bersih menyatakan bahwa sebarang usul undi tidak percaya itu hanya boleh dibahaskan sekiranya mendapat sokongan minimum daripada 26 orang ahli Dewan Rakyat. Ini bersamaan dengan kira-kira 11,7% daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen. Namun, sekiranya calon alternatif yang dinamakan gagal memperoleh sokongan majoriti mudah dalam Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri sedia ada kekal dan perlu segera menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pembubaran parlimen. Bersih menyifatkan isu kepercayaan terhadap Perdana Menteri sebagai isu paling asas dan kritikal dalam mana-mana sistem demokrasi. Malah mereka menyatakan bahwa demokrasi Malaysia kini memerlukan imbangan antara hak ahli parlimen untuk menyuarakan ketidakpercayaan terhadap Perdana Menteri dengan kewajipan Perdana Menteri untuk membuktikan sokongan majoriti pada setiap masa. Kenyataan ini turut datang selepas kenyataan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini menyatakan bahwa beliau tidak akan berkompromi dengan mana-mana cubaan untuk menjatuhkan kerajaan melalui kaedah tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan. Anwar juga sebelum ini sering menyindir pembangkang yang dikatakan gagal menunjukkan angka dan tidak konsisten dalam usaha mereka untuk menukar kerajaan melalui pintu belakang. Namun dalam realiti politik Malaysia, cubaan menjatuhkan kerajaan bukanlah perkara yang asing. Kita pernah lihat pada tahun 2020, Kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas langkah Sheraton yang menyaksikan perubahan mendadak dalam sokongan ahli parlimen dan ketiadaan undi tidak percaya yang sah untuk menyelesaikan krisis ketika itu. Malah dalam sejarah parlimen Malaysia, hanya satu undi tidak percaya pernah berjaya, yaitu terhadap Ketua Menteri Sabah pada tahun 2018 dan itu berlaku di peringkat negeri dan bukannya persekutuan. Bersih berhujah,
Jika sistem undi tidak percaya diinstitusikan secara telus dan sistematik, krisis seperti langkah Sheraton, permainan aku ada angka, dan pelantikan mengejut Perdana Menteri tanpa mandat rakyat boleh dielakkan. Parlimen akan kembali menjadi pentas sebenar untuk menentukan keabsahan kerajaan dan bukan sekadar tempat perbahasan yang tiada tindakan. Tapi disinilah soalnya. Adakah Perdana Menteri sekarang berani menyahut cabaran bersih ini? Mengapa dalam tempo 2 tahun memegang tampuk kuasa, belum ada usaha konkret untuk membenarkan undi tidak percaya dilakukan secara rasmi dalam parlimen? Jika beliau yakin memiliki sokongan yang kukuh, kenapa takut untuk menginstitusikannya? Adakah kerajaan sekarang mahu mengekalkan kekaburan dalam undang-undang supaya kuasa Perdana Menteri lebih kebal? Atau mungkinkah sebenarnya kuasa majoriti yang dicanangkan selama ini hanyalah sekedar persepsi dan bukan realiti? Bayangkan skenario ini. Sekumpulan 26 ahli parlimen mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim dan mereka mencadangkan calon alternatif seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Datuk Seri Hadi Awang. Apakah Speaker akan benarkan usul itu dibentang atau akan dibakul sampahkan atas alasan teknikal semata-mata? Dan jika benar undi tidak percaya dijadikan mekanisme rasmi, adakah kita bersedia menghadapi ketidakstabilan politik yang berpanjangan seperti di Israel ataupun di Italia yang sering menukar Perdana Menteri setiap 2 tahun? Atau adakah ini sebenarnya satu langkah penting untuk menyelamatkan Malaysia daripada menjadi negara yang diperintah berdasarkan persefahaman bilik belakang dan bukannya mandat rakyat? Jadi persoalannya sekarang, apakah kita benar-benar sudah bersedia menjadi sebuah demokrasi matang? Atau kita masih lagi mahu kekal dalam sistem lama yang kabur, di mana kuasa ditentukan bukan melalui perbahasan terbuka, tetapi melalui rundingan yang tertutup? Adakah Anda percaya bahwa Perdana Menteri harus boleh diuji keabsahannya pada bila-bila masa di parlimen secara telus? Dan kalau sistem ini diluluskan, siapa agaknya yang akan menjadi calon plan B sekiranya Anwar tumbang? Coba kongsikan pendapat Anda dan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currents VMY, dan juga tekan lonceng notifikasi supaya Anda tidak terlepas pendedahan politik seterusnya. Di sini, di Currents VMY, kita bukan sekadar melaporkan berita, tetapi kita akan mencabar Anda untuk berpikir lebih jauh. Baiklah sahabat-sahabat semua, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.